Ya, Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diluarkan masa kepada kita malam ni boleh berada dalam majlis ilmu, menunjukkan bahawa Tuhan sayang kepada kita dari segi mengajar ilmu. Ya, jadi tak saya mari boleh buat mari, Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ni kita boleh amal, dia kekal dalam amal yang soleh, insya-Allah. Jadi kita belajar ni muka surat 23 dah, muka surat 23. Kita berhenti bunyi dekat firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Artinya bahawa segala mereka itu yang menyembunyikan akan barang yang telah kami turunkan akan dia daripada kitab kami, dan segala petunjuk kami daripada kemudian barang yang sudah kami nyatakan akan dia bagi manusia di dalam kitab mereka, itulah dikutuk Allah Ta'ala akan mereka itu dan dikutuk oleh segala yang mengutuk mereka itu. Jadi ayat Quran ni Tuhan nak menjelaskan bahawa tak ada gapo pun Nabi kita sembunyi kepada kita. Diriwayat belaka sama amalan secara syariat, amalan secara tarikat, amalan secara hakikat, bahkan diriwayat juga amalan secara ma'rifah. Dia semua ni ada terkandung dalam Al-Quran sendiri sebagai asas dasarnya. Kemudian ada dihuraikan oleh Nabi dalam hadis biasa dan hadis kudusi. Jadi kalau kita mengaji hadis biasa dan hadis kudusi, terutama hadis kudusi lah, kita akan jumpa perkara-perkara yang melibatkan hakikat dan makrifah. Ya, lagu tu. Jadi dia kata Nabi tak akan sembunyi. Dia royak belaka. Kalau tak royak, maka Tuhan kutuk mereka itu. Maknanya tak mungkin, mustahil Nabi kita tak sapa kepada kita. Walaupun dalam dia tu hanya 23 tahun, tetapi dalam 23 tahun tu dia boleh sapa belaka perkara dunia akhirat, sehingga Tuhan sendiri buat mari ayat yang menyokong ataupun yang memberi sokongan bahawa segala Nabi royak ni adalah ada belaka. Dengan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum bi ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi dengan ayat ni Tuhan royak, Tuhan sempurna ke agama. Apa makna sempurna? Tidak ada cacat. Bila tidak ada cacat, tak boleh nak lah. Kena kata tak ada dalam Islam ni. Ego ni tak ada dalam Islam ni. Jangan kata dah. Semua ada dalam Islam ni. Cumanya kita ni tertipu oleh nama-nama. Sebab nama ni kita rekod letak nama tu nama ni asahnya sudah pun ada disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Lagu tu. Jadi jangan kata dia tak ada dalam Islam, jangan kata. Semua ada, benda hak Tuhan suruh, benda hak Tuhan larang, benda hak pilihan, ada belaka. Ya? Kalau tidak tahu ayat 10 tadi. Lagu tu. Tu nak betul balik ni pandangan kita ataupun sikap kita duk kata tak ada dalam Islam. Sebab itulah law ni kita duk turut Yahudi Nasara ni pasal kita duk jaga tak ada dalam Islam. Sedangkan semuanya ada dalam Islam. Lagu tu ya. Jadi kalau ada was-was kena soal lepas ni. Dahlah ginilah kalau kata kufur kata jom doa. Tetapi secara hakikatnya orang ni kafir dah. Pasal dia lawan Quran,
No, apabila kita lawan Quran tidak beriman dengan Quran, tak punahlah iman kita lah gitu kan. Jadi nak tak nak kalau salah lah ada kita mari telitah. Benda ni tak ada dalam Islam. Kena tanya orang mengajar. Bapa benda ni tak ada dalam Islam? Benda ni tak ada dalam Islam mana? Oh, telefon lah ni tengok ada apa nama. 5G, 6G, 7G tadi. Ada Nabi sebut dalam hadis. Kita jadi mengamak betul juga. Jangan dah. Jangan kata betul juga. Ada dah. Nabi sebut belakang dah tu. Bukan dalam Islam ni tak payah pakai alat. Telefon dia kalau kita betul-betul bersih mencucikan Tuhan, kita tak payah pakai telefon. Ya kita nak dipakai telefon dipakai kita ni tidak cuci 100% di sisi Allah. Sebab itulah sahabat-sahabat ataupun ni wali-wali yang ada mana-mana ni, dia nak berhubung dengan puak-puak dia pakai menghadap kiblat ke, dia kecek ke, tengah lah dia apa nak ahli dia ataupun saya dia gapo dia nak bersapa. Kita je tak ajib bertemu dengan orang lagi ni, maka kita menidakkan lagu tu. Sedangkan benda tu boleh berlaku sebab Tuhan boleh buat. Gapo-gapo jangan kita sanggup cepat dah. Kalau royak gapo tak logik pun. Misal kata semalam aku mimpi bertemu dengan Nabi. Tak usah sanggup lah. Kalau nak tanya boleh. Mengutu Nabi tu lagu mana boleh. Tapi dia kata melawak jangan. Sebab kita pergi kerja Tuhan ni boleh jadi belakang. Tuhan tak boleh buat? Boleh. Dah boleh buat apa kita nak sanggup ya. Kemungkinan kalau dia pelawak dosa dia, bukan dosa kita. Katalah dia kata dia temu Nabi, dia pelawak. Dosa siapa? Dosa kita ke dosa dia? Dosa dia. Apa ya kita duduk susah hati sebab kita tidak berdosa. Lagu tu. Kena beringat benar tu benda-benda lagu tu. Jadi kita tahulah bahawa Nabi ini tidak susuk sikit pun apa yang Tuhan kata. Dalam sabda Nabi SAW, mangkotama tu, artinya barang siapa orang yang menyembunyikan ia akan ilmu ini, nescaya dikakan Allah akan dia pada hari kiamat esok dengan kakan daripada api neraka. Mana kalau sembunyi, tu balasnya. Persoalan, bapa lah ni ramah, tok guru tak sengaja atas sahur. Sebab cuba tanya, bapa dia tak sengaja atas sahur. Sedangkan ilmu ni, Nabi ditanya 3 tu. Ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Tasawuf ni ihsan tu lah. Bapa ihsan tu tidak diajar secara meluas. Sedangkan dia tu fardu ain yang kita kena belajar. Tengok kata tak boleh mengajar tasawuf ni. Yang kata dia tak peti sendiri. Tak boleh mengajar tasawuf menyesak ke orang ramai. Bapa menyesak je tak ajar telah menyesak ke orang ramai. Hak tak ajar telah menyesak ke orang ramai. Kalau dia ajar, barulah orang ramai nampak benda tu. Tasawuf ni kena pilih-pilih orang. Tak. Semua. Hadis tu menunjukkan semua orang kena belajar. Kena tahu belakang. Sama ada Islam ke, sama ada iman ke, sama ada ihsan ke, kita kena tahu belakang. Dia kena amal belakang dalam kehidupan kita. Alah gitu. Cumanya, amalan. Tasawuf ni orang panggil amalan hakikat dan ma'rifah. Amalan hak zahir ni kita panggil amalan syariat dan tarikat. Nama dia. Benda tu supaya benda tu hak Islam, hak iman, hak apa ni ihsan. Alah gitu. Jelas kata jelas kena soal tu. Maka betapalah terupa pada akal kita segala rasul itu menyembunyikan titah Allah Ta'ala. Jangan mari, jangan terupa bahawa Nabi Rasul ni ada menyembunyikan, tak ada. Semua dia royak takut. Rasul dulu dia royak habis. Waktu dia royak, dia royak. Waktu dia tak royak, waktu dia tak royak, dia tak royak. Sebab Nabi Rasul ni,
Fama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tak kecek, dia tak buat kecuali gapo hak Tuhan wahyu ke dia. Tak sebab kita buat gua kalu-kalu. Kita nak maju kena turut Amerika. Mereka maju kena turut Inggeris. Jadi kita duk tiru orang kafir. Tidak kata, kalau kita nak maju kena turut Khair. Ada orang kecek lah kata. Kalau kita nak maju, mesti wajib tu Al-Quran. Kalau nak maju. Dalam semua bidang. Tapi kita hari ni tak. Nak maju kena tiru Jepun. Nak maju kena tiru Amerika. Dia Islam lah paling maju. Tapi apa yang kita tak boleh maju tu? Sebab kita tidak mengkaji Al-Quran. Dan kita tidak sungguh-sungguh amal Quran tu. Kalau kita amal, Tuhan akan tunjuk kepada kita satu persatu yang kita boleh buat. Alah gitu je lah. Jadi lah ni kita kena amal gapo dari Quran tu mengikut sedaya upaya kita lah. Jangan kita kata tak boleh amal dari Quran ni. Jangan. Begitu kafir selalu kita. Sebab kita tak yakin dengan Alkitab. Kita tidak ada kena percaya kepada kitab. Ada, kena yakin lah. Alah gitu. Maka nyatalah wajib bagi Rasul itu tabligh. Tabligh ni makna dia sapa belaka. Artinya menyampaikan. Maka mustahillah pada mereka itu menyembunyikan segala titah Allah itu. Adapun dalil naqal, dalil ayat Quran atau hadis, tanda yang menyatakan wajib bagi segala Rasul Allah itu patonah. Patonah pula. Apa makna patonah? Patonah ni makna cerdik. Ada orang tak nama anak patonah. Makna dia cerdik ke? Makna dia cerdik. Maka iaitu firman Allah Ta'ala di dalam menghikayatkan Nabi Ibrahim tatkala berhujah dengan Raja Namrud. Maka dipukul oleh Nabi Ibrahim akan berhala mereka. Maka pecah-pecah dan patah-patah. Dan belah. Mana terbelah. Kemudian maka disangkutkan akan kapoknya itu di atas bahu berhala yang besar sekali. Jadi ketika orang kafir masa tu nak berpesta, ada dia sambut besar-besaran nak merayakan dia jadi dia tidak buat di rumah berhala tu, dia buat luar. Maka masa itulah Nabi Ibrahim alaihi salam bawa kapok getakai habis sok kecil, belah dua, belah tiga, kerak kepala, kerak tangan ke habis. Punah habis. Tinggal hak besar sekali. Dan bila tinggal hak besar sekali tu dia sakut kapok dia, tekak hak besar sekali. Sakut kapok tekak, dia seolah-olah hak besar tu duk pegang kapok. Duk tak tangan. Buh tali tekak seolah pegang tangan. Jadi betul lah ada seorang orang tua tak cakap duduk dalam rumah berhala tu. Jadi dia duk perhati dah ada kata orang duk takai berhala dia ni, tapi dia senyap lah, dia takut. Jadi apabila orang klik pesta gagal lah, apa siapa dia takai Tuhan kita ni. Tuhan dia kena takai. Mana takai siapa dia. Maka orang tua dia berkata, aku tahunya nama dia Ibrahim. Dia lah dia takai tadi. Maka Namrud kata supaya gigak Nabi Ibrahim ni, soal Nabi Ibrahim. Bila soal Nabi Ibrahim kata, ya awak kata saya munah berhala tu, macam mana cuba tengok kapok duduk mana. Maka orang salah orang pegang kapok tu lah. Tadi lah nak pegang kapok tu berhala besar. Dia lah pakai habis kecil tu. Pasal dia takut
Demo duk sembah hak kecil, tak boleh sembah dia. Hak kecil buat apa duk sembah, kena sembah dia dah, hak dia besar. Ya, dia berujah lah gitulah. Banyak kata dia buat dambuk ni macam mana kapuk berada besar boleh buat sebab dia tak boleh kecek, tak boleh berapa satu. Pas dia kata Nabi Ibrahim, kalau lah kita sembah buat berapa? Tak ada guna. Sembah kepada benda yang tak boleh buat berapa satu. Kita duk puja dia, dia tak boleh tolong kita, sahabat. Sembah buat berapa? Turut supaya aku sembah Allah yang Esa. Dia kata Nabi Ibrahim, marah buat-buat ni. Dia kata, ni ajaran baru. Padahal je, setiap rasul dan semuanya mengajar supaya menyembah Allah belaka. Daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad kita, dia ajar hak tu. Lo ni pun orang duk mengajar, dia ajar hak tu. Tak reti-reti juga kita. Misal, dia ajar hak sama je. Supaya kita menyembah Allah dan jangan sekali-kali kita menyembah selain daripada Allah. Kemudian maka Raja Namrud pun dengan menteri dia dan segala hulu balai dia tu, dan segala rakyat semua berala tu, bermusyawarah, maka dia pun dia kata Ibrahim ni kena bakar sekali. Maka cari habis kayu-kayu, pelepah-pelepah taman dalam negara tu, saya hapus kapu. Cucuh lah apa mau api besar tadi, maka dia lastik lah, bidah. Dia panggil majnik. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil majnik. Dia bidah. Nabi Ibrahim tu masuk dalam api. Tebal Nabi Ibrahim masuk dalam api. Sorok buat dia mati dalam Nabi Ibrahim, mampus dalam Nabi Ibrahim macam-macam duduk sokok. Apabila habis jadi abu tu, Nabi Ibrahim pun tubik congok. Jadi tak ada berapa satu Nabi Ibrahim. Tidak kata hangus, tidak kata berapa. Sebab apa? Sebab dia yakin bahawa yang menghangus, yang memanah ke dia ialah Allah. Maka Tuhan pun wak marilah ayat tu. Qulna ya narukuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Ayat itulah. Nabi dengar ayat tu. Tuhan tolong aku dengan bunyinya ayat ni. Dan yang menolong aku tu Tuhan. Bukan ayat tu, Tuhan. Jadi dia kata sini maka dilihatnya berhalanya itu. Ada yang pecah, ada yang patah kaki, ada yang patah tangan, ada yang patah leher, ada yang ropong-ropong hidung, dan ada yang ropong-ropong telinga, dan ada yang belah-belah perut. Dan maka berkata Raja Namrud itu, siapakah orang yang mencahkan Tuhan kita ini? Boleh pecah Tuhan dia, tak ada kuasa. Maka sembah seorang yang seorang tua lah. Dia kata, ya tuanku sahalam, ada seorang muda tadi masuk dalam rumah Tuhan kita ini, meruntuhkan akan Tuhan kita itu. Dia sebut orang namanya Ibrahim. Orang panggil dia Ibrahim. Kemudian maka dipanggil Raja Namrud akan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud suruh gigak Nabi Ibrahim. Hadir akan kehadapan perhimpunan Raja Namrud dan segala huruf balang menterinya yang besar-besar serta segala rakyatnya. Maka ditanyailah akan Nabi Ibrahim itu. Demikian bunyinya, tanyanya itu. Dia tanya kepada, siapakah orang yang memperbuatkan dengan Tuhan kita seperti ini? Siapa dia ni buat kerja lagi ni? Ibrahim. Maka jawab Nabi Allah itu. Dia kata lagu mana? Dia kata, tetapi memperbuat akan dia oleh yang besar. Bagi mereka itu, hak besar adalah buat, cuba tengok kapok duk mana. Hak besar tu buat kerja. Jangan duk tuduh orang lain.
Kapok tu dia pegang kapok. Dia lah. Maka tanya oleh kamu akan mereka itu, jika ada mereka itu mahu berkata-kata. Mu ni nak suruh aku tanya Tok Kong ni. Dia tak boleh kecek. Lagu mana dia tak royak? Ni kata puak-puak Namrud ni. Nah, jadi dia kata hak besar lah buat ya. Barangkali hak besar ni banyak marah itu kerana ia ada memegang kapok. Sebab dia ada memegang kapok, dia ada takai belakang hak kecil ni. Dia kata dah muduk semua juga hak kecil. Mai dia semua hak kecil, tak semua dia. So dia marah, katak habis hak kecil. Dia kata orang tak semua dia tu kerana ada semua hak kecil. Dia kata maka berkata Raja Namrud itu kepadanya. Dia kata lagu mana? Sesungguhnya telah engkau ketahui akan bahawasanya mereka itu tokong tu tiada berkata-kata mereka itu. Maka jawab Nabi Ibrahim. Nanti dia kata mana? Kerana apakah engkau sembah akan dia? Ada tarikh kecek, tarikh apa sembah apa? Barang yang tiada mendengar dia pun tak dengar. Tarikh kecek, tak dengar. Sembah apa? Tiada melihat, tak tengok, tak boleh. Sembah apa? Tiada kaya dia tidak kaya. Sembah apa? Dia kata. Jadi tiada kaya ia daripada engkau suatu jua pun. Kaya ke mana-mana tak ada, harta ke kaya, ilmu ke apa tak ada. Terlebih sangat jahil kamu, bodoh berdoa lah buat-buatmu ni. Dia kata Nabi Ibrahim. Bodoh berdoa, dia kata. Dan bodoh engkau menyembah yang engkau perbuat akan dia. Mu sembah tu, mu buat. Mu takai jadi tokong, mu sembuh. Nak sambung. Lagi tu. Dengan tangan engkau sendiri, buat dengan tangan dia. Maka adalah yang dipertuhankan itu yang kaya. Ia daripada tiap-tiap barang yang lain. Sepatutnya kita sembah. Tuhan, kita kata Tuhan tu mesti dia kaya. Makna kaya ni makna dia tidak nak kepada yang lain. Tak gantung pada yang lain, tidak mengharap pada yang lain, tidak mengambil faedah kepada yang lain. Ni sebab kita dua amal ibadat ni. Buat setara mana, banyak setara mana tu bagi Tuhan tak ada faedah. Tidak mudarat dan tidak ada faedah pada Tuhan. Tak jadi gapo kepada dia. Cuma kita buat ni untuk kita. Sebab yang jatuh kepada kita ni af'al dia, sifat dia. Maka biarlah jatuh pada kita ni dengan kita tunduk dan patuh kepada dia. Itu ya. Dia kata akan lagu tu kok. Mula kita buat amal ibadat nak masuk surga. Iyalah nak masuk surga. Surga siapa? Surga kita ke? Dah surga Tuhan. Jadi kita nak masuk surga Tuhan kena kenal Tuhan dululah. Bapa kita nak masuk rumah dia, kita tak kenal dia. Boleh kita pergi orang. Kita tak kenal Tuhan rumah masuk. Pergi belakang pagar demo. Ada orang tak marah. Ada.